اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu untuk menyambung pengajian kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Malam ini kita masuk hadis yang kelima, muka surat yang ke-6. Mengingat mati membantu khusyuk dalam solat. Khusyuk sesuatu yang sangat penting. Itu menunjukkan orang itu menumpukan perhatian, tawajuhnya dalam ibadah solat yang dikerjakannya. Khusyuk ini melibatkan perasaan, melibatkan pemikiran. Apabila khusyuk, pemikiran, perasaan, maka hati, maka ia akan membantu khusyuk di luaran. Ada pergerakan. Ketika Nabi SAW melihat ada seorang yang solat sambil memegang janggut macam ni, lalu baginda mengatakan, "Lau khashi'a qalbu hadha la khashi'at jawarihuhu." Kalaulah hatinya khusyuk, tenang, maka anggota badannya pun tenang juga. Macam mana nak menghasilkan khusyuk itu? Dengan mengingati kematian. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama qala li rajulin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam berkata kepada seorang lelaki, "Udhkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian dalam solatmu. Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi fa hariyun ay yuhsina salatah. Kerana sesungguhnya seseorang apabila mengingati mati dalam solatnya, maka ia, iaitu dengan mengingati mati dalam solat tadi, akan memacunya, menolongnya untuk membaguskan solatnya. Wa salli salata rajulin
la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Solatlah seperti solat seseorang yang tidak merasakan bahawa dia akan dapat solat lain selainnya, selain solat itu. Maksud, solatlah dengan menganggap solat yang didirikan itu yang terakhir. Selepas itu tidak ada kesempatan solat lagi mungkin kerana kematian dan lain-lain. Hadis ini Nabi sebutkan kepada rajulin. Rajulin seorang lelaki. Apakah ini khusus untuk lelaki? Sudah pasti tidak. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah, pengajaran itu kerana umumnya lafaz, bukan kerana khususnya sebab. Sebab ini kepada seorang lelaki yang bertanya, lalu Nabi pun nasihatkan begitu. Tetapi ini juga boleh dipraktikkan untuk perempuan juga dan sesiapa pun. Jadi di sini disebut untuk mengingati, untuk menjadikan solat itu lebih baik. Dalam arti kata khusyuk, maka hendaklah dalam solat kita ingat kematian. Satu, ingat kematian itu satu. Yang kedua, kita bayangkan solat itu solat yang terakhir. Tidak ada lagi solat selepas itu. Jadi kita akan buat yang terbaik. Dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW 2 bulan duduk di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tapak rumah beliau tak jauh daripada pintu Babul Baqi'. Kalau kita ziarah Rasulullah SAW, kemudian ziarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ziarah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, maka kita akan keluar tu, itu namanya pintu Baqi'. Disebut Babul Baqi', pintu Baqi', sebab pintu tu kalau diterus akan sampai ke pekuburan Baqi', Jannatul Baqi'. Dulu Jannatul Baqi' disebut dan dikenal dengan Baqi'ul Gharqad. Baqi'ul Gharqad, Jannatul Baqi', syurga Baqi', kerana tempat itu tempat mulia sekali. Sesiapa yang boleh untuk meninggal di Mekah, falyaf'al, maka lakukanlah, kata Nabi, kerana baginda akan menjadi syafaat kepada orang yang meninggal di dua tanah haram itu, Makkah dan Al-Madinah. Sebab itu dipanggil jannah. Jannah maksudnya syurga. Tetapi itu untuk diguna sebagai kiasan sahaja. Sebab kalau syurga betul, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi bali bashar. Apa yang mata tidak pernah lihat kenikmatan itu, telinga tidak pernah mendengar, dan tak terbayang dalam fikiran kenikmatan yang ada dalam syurga itu. Tapi diguna jannah tu sebagai mudah-mudahan orang yang meninggal di situ masuk dalam syurga juga. Di situ dulu ada satu pokok, ada banyak pokok namanya pokok Gharqad. Pokok yang ditanam oleh orang Yahudi sekarang ini, Syajaratul Gharqad. Jadi dibuang, jadi tinggal kosong begitu sahaja. Kalau kita keluar daripada Babul Baqi' tadi tu, dalam lebih kurang 20 meter lebih kurang sebelah kanan. Kalau dapat bayangkan, keluar Baqi' kat sini, Babul Baqi', di sana perkuburan Baqi', tapi di sebelah kanan sebegini. Keluar saja sebelah kanan begini, dalam lebih kurang 20 meter lah lebih kurang, ataupun lebih sikit. Dikatakan disitulah tapak rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah beliau 2 tingkat. Beliau duduk di atas dan Nabi duduk di bawah, tapi beliau rasa tak seronok sebab beliau tak nak lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Macam tu para sahabat. Tapi Nabi katakan tidak mengapa, sebab kalau duduk bawah senang, siapa nak ziarah Nabi senang terus masuk. Kalau duduk atas nak naik lagi,
Akhirnya beliau akur juga, dan beliau sangat kasih dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni wa aujiz. Ajarkanlah kepadaku ilmu dan biarlah ringkas. Ini menunjukkan dua perkara. Satu, kemungkinan orang ini adalah orang A'rabi, orang yang duduk jauh daripada Masjid Nabawi. Kadang-kadang dia direct terus. Dia minta ajar tapi sikit-sikit saja minta begitu. Kalau para sahabat lain tak berani. Kalau para sahabat yang lain yang selalu dengan Nabi tahu adab, Ya Rasulullah, alimni, bas, itu saja. Ini alimni, Ya Rasulullah, ajak saya tapi jangan panjang sangat lah. Boleh minta lah kata. Jadi kemungkinan orang ini orang Arabi. Satu. Yang kedua, orang ini sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sempat nak rujuk siapa orang ini. Bila disebut rajulun, itu mubham, seorang lelaki. Siapa-siapa boleh jadi lelaki. Jadi kita tafsirkan begitu di atas qarinah-qarinah yang tertentu. Jadi kemungkinan dua, kenapa lelaki ini berani sebut begitu depan Nabi? Satu, dia jarang datang. Dia bukan orang bandar lah, orang kampung. Arabi ni orang duduk dusun jauh. Jadi sedikit kasar perangai mereka. Yang kedua, kemungkinan lelaki ini, sahabat ini sangat dekat dengan Nabi sampai boleh request special ni, alimni, ajakkan saya, wa aujiz, tapi jangan panjang sangat ringkas. Masya Allah, boleh minta Nabi lah tu special request. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda tuan-tuan penuhi. Tengok, itu menjadi seorang guru mesti sabar. Dalam Ihya Ulumuddin diajar menjadi seorang guru mesti sabar dengan qarinah anak-anak murid. Di samping anak murid, sabar dengan kainah guru, untuk guru pun kena sabar juga. Ini minta ajak tapi pendek-pendek. Mungkin Nabi nak ajak panjang, akhirnya jadi pendek mungkin. Tapi nak tunjuk Nabi sabar, Nabi jawab, ni tak panjang. Idza qumta fi salatik, apabila kamu mendirikan salatmu, fasalli salata muwaddi', maka solatlah seperti solat orang yang hendak berpisah dengan dunia. Macam mana? Dia mesti buat yang terbaik, sebab lepas itu tak ada dah solat. Baik, kita bahaskan dua hadis malam ini. Kita bicarakan hadis yang kelima dahulu. Baik. Kenapa dengan mengingat mati boleh menolong untuk kita khusyuk solat? Kenapa? Antara sebabnya ini, ketika seseorang meninggal dunia, maka dia tahu dia akan melalui perkara-perkara yang kalau bagus, bagus, kalau tidak menakutkan. Contoh, pasti dia akan masuk alam kubur ataupun alam barzakh yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian. Antaranya himpitan kubur. Setiap seseorang pasti akan dihimpit kubur. Kata Nabi SAW, kalaulah ada orang yang tidak dihimpit kubur, nescaya orang itu adalah Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adh. Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adh. Beliau adalah ketua orang Ansar. Kubur beliau dekat, kubur beliau bersama dengan kubur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagai gambaran ringkas, kalau kita masuk 30 meter daripada
pintu kubur di sana, bukan pintu di sini tadi tu, Babul Baqi bukan, di kubur sana, graveyard itu. Di 30 meter di depan inilah kubur anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Sayyidatina Ummu Kalthum, Sayyidatina Ruqayyah. Betul-betul 30 meter tadi itu. 30 meter sebelah kanan semua dah berpagar dah sekarang, dulu tak ada pagar. Di sinilah kubur Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah beliau itu adalah kubur Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Di belakang kubur kedua-dua ini bersusun kubur Sayyidina Al-Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Sebelah kubur beliau, sebelah kiri, itu anak saudara beliau, iaitu anak kepada adik beliau. Adik beliau Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Hasan daripada pinggang ke atas identically macam Nabi. Sayyidina Al-Husain daripada pinggang ke bawah identically macam Nabi. Dah datuk. Di sinilah kubur anak beliau, Sayyidina Ali. Oleh kerana beliau solat malam dan siangnya 1000 rakaat, maka beliau disebut penghias orang-orang yang beribadah. Sebab itu beliau mendapat laqab Zainul Abidin. Sebab itu nama beliau Sayyidina Ali bin Husain, tapi dikenal Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain. Dan gelaran beliau yang lain kerana kuat solatnya 1000 rakaat lebih kurang, maka dipanggil orang yang banyak sujud. Bukan sekadar sujud saja, tapi sujud maksudnya orang yang banyak solat, solat sunat. Sehingga beliau dipanggil As-Sajjad. As-Sajjad. Guna dal, jangan guna ta, tu lain cerita. Guna dal, As-Sajjad. Guna dal. Sajidun, orang yang sujud. Sajjad, orang yang banyak sujud. Sirah mubalaghah. Di sebelah beliau anak beliau, iaitu Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Orang Syiah menggelar imam. Ini imam kita juga. Kalau yang Syiah itu terpulang pada mereka. Kita pun menggelar dengan imam, boleh dengan Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sebelah beliau anak beliau lagi, Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Inilah kumpulan kubur Ahlul Bait yang sangat mulia itu. Patah balik ke kubur tadi, anak-anak perempuan Nabi tadi itu. Sebelah mereka lebih kurang dalam 8 meter. Nanti pergi dekat situ bawa meter. 8 meter. Di situ adalah kubur isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Semua kecuali 2 orang. Ummuna Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ada di Ma'la, dan Ummina Sayyidatina Maimunah ada di tepi jalan. Kalau nak sampai ke Tanaim, di sebelah kanan. 10 minit sampailah ke Tanaim, ataupun 5 minit sampai ke Tanaim, di sebelah kanan. Kubur Ummina Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith. Selain daripada itu, semua dekat situ. Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummina Sayyidatina Safiyah, Sayyidatina Juwairiyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, semua dekat situ. 5 meter daripada kubur tadi sebelah kiri, ni semua dah sebelah kiri ni. 5 meternya, di situ adalah kubur sepupu Nabi, iaitu adik-beradik kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Uqail ibn Abi Talib, dan saudara susuan Nabi, Sayyidina Abu Sufyan Al-Harith. Dan di situ juga kubur Sayyidina Abdullah ibn Ja'far At-Tayyar,
ayah beliau Sayyidina Ja'far At-Tayyar dalam perang Mu'tah tercantas tangan, dua tangan ni dicantas, nanti akhir beliau akan dapat terbang dengan sayap, dikatakan dalam syurga. Ada riwayat mengatakan begitu. Habis di situ barulah sekitar 20 lebih, tak sampai 10 meter daripada kubur tadi, betul-betul dekat corner. Di sinilah kubur orang yang mimpi lihat Nabi setiap malam. Kata Al-Imam Mula Ali Qari, seorang ulama besar, orang ini pernah menyebutkan, ma bittu laylatan qattu illa ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya tidur satu malam melainkan saya lihat Nabi setiap malam. Siapa orang itu? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, guru kepada Imam Asy-Syafi'i, sahibul Muwatta. Di kepala beliau, Imam Malik adalah guru beliau, Sayyidina Nafi' maula kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini silsilah dhahabiyah. Kalau kita meriwayatkan hadis daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Imam Nafi', daripada Ibnu Umar, terus kepada Rasulullah atau naik kepada ayah beliau Ibnu Umar, ini silsilah as-silsilatul dhahabiyah, rantaian hadis yang sangat mahal emas. Nah, karena semuanya fiqh. Walhal beliau Sayyidina Nafi' itu maula. Maula maksudnya dulu dia hamba kepada tuan, lalu tuannya bebaskan, tapi dia tak nak balik kampung. Dia nak stay juga dengan tuannya tapi bukan berstatus hamba. Itulah dipanggil maula. Kena 20 meter, sekitar 20 meter daripada kubur Imam Malik ada satu kubur kecil. Ini adalah kubur Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ummina Sayyidatina Maryah Al-Misriyah Al-Qibtiyah. Sebab beliau daripada Mesir, orang Mesir berbangsa Qibti, sebab itu dipanggil Qibtiyah. Walaupun kubur itu satu, surrounding dia banyak kubur, cuma tak ada kubur yang saya sebut ni semua petak 4. Semua petak 4. Adapun kubur yang ada sedikit tinggi tanahnya dan ada batu, itu lain. Itu kadang-kadang tak dikenal. Tapi kubur yang saya sebut ni semua 4 petak. Kubur Sayyidina Ibrahim dekat sini. Walaupun satu, surrounding dia tu banyak antara para sahabat kat situ yang dekat-dekat. Antara yang paling dekat adalah Sayyidina Uthman bin Mad'un. Beliau orang yang pertama syahid dan dikuburkan di situ. Ketika dikuburkan, Nabi kata letakkan. Beliau sangat istimewa. Ketika Nabi nak kuburkan, menangis Nabi. Dan air mata Nabi kena dekat beliau. Itu satu kemuliaan. Lalu Nabi kata letakkan batu di situ supaya nanti kaum kerabat kita yang meninggal boleh dikuburkan dekat dengan beliau. Di situ ada konsep barakah. Konsep barakah, iaitu dikuburkan dekat dengan orang yang salih. Itu boleh. Di situ juga dikatakan kubur Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kubur Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyidina Zurara, dan dikatakan di situ juga kubur mak Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah binti Asad. Ada 5 orang yang Nabi masuk dalam lubang kubur dan ambil jenazah dengan tangan, boleh dekat situ. Antaranya adalah Sayyidatina Fatimah binti Asad. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bukan di situ tapi dekat dengan makcik Nabi. Nanti kita akan cerita. Ni tak habis lagi ni, berjalan dulu. Dia balik nanti baru jumpa makcik Nabi. Daripada kubur ini sekitar 20 meter depan tu sikit ada satu kubur besar tu.
Ini syuhada hurrah. Ketika Yazid bin Muawiyah menyerang bumi Madinah, mereka pertahankan syahid, dikuburkan dalam kubur panjang. 130 meter daripada kubur ini, depan sana. Situlah dia betul-betul pertengahan kubur Baqi'. Kubur Sayyidina Uthman bin Affan, Thalithul Khalifah, Khalifah yang ketiga. 20 meter sebelah kiri beliau, di situlah kubur Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Sayyidatina Halimah oleh kerana berasal daripada Bani Sa'ad, sebab itu dinisbahkan kepada Bani Sa'ad, itu yang jadi As-Sa'diyah. Kalau Ma'jah, Asyah Alamiyah. Sebab duduk di Shah Alam. 10 meter ke depan sedikit, itu yang saya sebut tadi, kubur yang kita sebutkan tadi. Siapa? Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, yang ketika beliau wafat bergegar Arash. Tiang Arash tu bergegar. Dapat belajar sesuatu tak bila kita sebut tiang Arash bergegar? Dapat belajar sesuatu? Tak nampak. Bagi nampak nak. Kenapa? Makhluk paling besar adalah Arash. Kan kita dah sebut itu. Kita tak sebut, tak tahu saya malam mengaji malam dah ke belum macamnya. Kami mengaji sifat 20, 2-3 kali saya ulang bahawa makhluk yang paling besar adalah Arash. Macam mana besar Arash itu? Di atas langit kita ini ada as-sama'ud dunya, langit dunia. Besar langit dunia ni, ini disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Kitab Ruhul Ma'ani. Dan disebut oleh Al-Imamul Bayhaqi dalam kitabnya Al-Asma' was-Sifat dan kitab-kitab yang lain. Langit atas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu namanya As-Samawat yang kita baca setiap malam. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa maksudnya berlapis-lapis. Langit pertama tu besar, tebal dia. Kalau bumi yang kita duduk sekarang diletak di situ, ia hanyalah kahalqatin fi falatin, seperti halaqah ni, subang ni apa panggil ni kat telinga ni, subang ni macam subang ni ataupun cincin ni, cincin di tengah padang pasir. Besarnya langit pertama. Langit kedua lagi besar. Macam mana? Langit pertama tadi letak ke langit yang kedua hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Langit ketiga, langit kedua yang dah besar tu letak ke langit yang ketiga hanyalah seperti cincin tengah padang pasir. Langit keempat lagi besar, yang tiga letak kat situ. Begitu-gitu nah. Yang paling besar langit ke-7. Langit yang ke-6 yang dah besar tu letak kat situ hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Barulah atas tu Sidratul Muntaha. Barulah atas tu mustawa. Dikatakan di mustawa itulah ada satu makhluk yang besar namanya Al-Kursi. Al-Kursi. Besar kursi itu macam mana besarnya? Wasi'a kursiyuhu as-samawat. Maksudnya 7 langit tadi itu dikumpul dan bumi letak di sebelah kursi. Itu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Padang pasir itu kursi. Cincin itu 7 lapis langit tadi itu. Besar yang nama kursi. Sebab itu antara buah ataupun rahsia ketika kita mohon pada Allah dengan membaca ayatul kursi. Ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi yang bagi tahu ni nah. Ini buah ni. Dekat mana kita tawajuh? Kita tawajuh ketika membaca wala ya'uduhu hifdhuhuma. Situ tawajuh. Kalau kita ada hajat, permintaan, baca dulu ayat sebelumnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala, situ. Wala ya'uduhu. Situ tawajuh. Tawajuh maksudnya jangan hati liar.
Tapi kita faham apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu adalah 7 petala langit dan bumi. Wala ya'udhuhu hifdhuhuma. Situ. Tawajuh kat situ. Tidak letih Allah menjaga keduanya. Sebesar-besar makhluk sebegini, apa sangat doa yang kita nak panjat, kita minta, ya Allah, semoga mudah dapat kereta baru. Apa sangat? Itu apa sangat bagi Allah menjaga 7 petala langit dengan bumi itu pun tak letih. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apa sangat doa kita, ya Allah, semoga krimal saya menang dalam pertandingan. Apa sangat banding dengan mudah sangat. Gitu. Nah, tawajuh di situ supaya kita melihat kemahakuasaan Allah. Mustawa atas itu adalah apa? Arash. Arash itu besarnya, kursi yang dah sebesar tadi tu, kalau diletak dekat arash, itu hanya seperti cincin di tengah padang pasir. Itu maksud saya tadi bila saya katakan Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adh ini tadi, apabila meninggal bergegar arash. Makhluk sebesar itu bergegar, hebat tak hebat manusia ini. Itu maksud saya. Itu maksud saya, ada rasa something tak nak menunjukkan hebatnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adh. Nabi sebut, kita habiskan dulu dekat Baqi'. Nanti tuan-tuan tertinggal pula siapa lagi. Beliau dikuburkan dekat sama dengan satu tempat dengan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Selesailah itu, barulah kita balik. Bila kita balik sebelah kanan tu, kita masuk sebelah ni tadi, masuk sebelah kanan, last kita akan jumpa satu kubur. Betul-betul dia dekat dengan dinding perkuburan Baqi'. Di situ dikatakan dikuburkan 2 orang mak saudara Nabi, Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib dan Sayyidatina Atiqah binti Abdul Muttalib. Dikatakan mak Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah binti Asad dikuburkan di situ. Baru kita balik. Itulah. Kalau boleh biar kita ziarah, kita tahu dan kita bagi salam gitu. Jadi kalau tanya orang Arab situ, jawapannya satu je, wallahu alam. Itu dia tak bagi tahu. Ini siapa? Wallahu alam ini, wallahu alam ini, wallahu alam itu, wallahu alam. Sampai ada orang yang balik ke hotel tanya mutawif dia, ada tak sahabat Nabi nama wallahu alam? Semua wallahu alam. Nanti dapatkan peta, saya dah menulis peta tu dan hafazkan supaya macam mana pun kita tahu di situ siapa orangnya. Begitu tadi yang katanya himpitan. Kalaulah ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur itu, orang itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Beliau sekejap je masuk Islam, tetapi usahanya sampai dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan kalau ada orang yang tidak dihimpit kubur, orang itu adalah baby kecil tu. Tapi semua baby pun kena himpit, semua kena himpit. Cuma himpitan itu ada 2. Satu himpitan yang sangat menyeronokkan, satu lagi himpitan yang menjadikan tulang rusuk itu berlaga. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang ditakut, pertanyaan dan sebagainya. Itu yang kita takut tadi. Bila kita ingat semua benda itu, ya Allah, sembahyang kita jadi khusyuk, tambah lagi. Selepas itu tutup sekejap, dia start. Tambah selepas itu ada lagi padang mahsyar dengan hal ihwal. Nanti satu masa saya akan cerita detail dalam buku terbaru kita, Ilmu Tauhid. InsyaAllah dah nak siap dah. Kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian titian sirat, tentang neraka. Ini kan menakutkan ni. Kenapa? Kita bila ingat ini boleh menyebabkan kita khusyuk, sebab kita tahu kita hanya bermohon kepada Allah, dihindari semua ini dengan solat. Sebab Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Tu kita sembahyang betul-betul tadi tu. Jadi khusyuk bila kita ingat kematian,
dan perkara-perkara yang berlaku selepas itu. Jadi kita tak main-main dah solat, sebab dengan solat yang berkualiti itu akan membantu kita terlepas daripada yang kita sebutkan ini. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni tak ada dalam kitab ni syarah ya. Kenapa kita bila kita ingat mati kita sembahyang sungguh-sungguh? Sebab yang first nanti ditanya ketika berada di alam barzakh dan yaumul qiyamah nanti apa? Solat tu yang kita buat betul-betul. Inna awwala ma yuhasabu bihi an-nasu yaumul qiyamati minas salat. Sesungguhnya yang pertama sekali akan dihisab dengannya daripada manusia pada hari kiamat ialah tentang salat. Qala rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam. Tuhan kita berfirman kepada malaikat sedangkan dia lebih mengetahui. Unzuru fi salati abdi, periksalah solat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah dia telah mencukupkannya, menyempurnakannya atau menguranginya? Fa in kanat tammatan, jika ia cukup solat tadi tu, solat fardu, kutibat lahu tammah, ditulis cukup kepadanya. Wa in kana taqasa minha syai'an, dan jika ada kekurangan sesuatu daripada solat fardu tadi, qala, Allah Azza wa Jalla berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu', periksalah adakah hambaku ini mempunyai amalan solat sunat. Sebab tu jangan tinggal solat rawatib, especially yang muakkad. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ada 10, dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada 12. Malam esok saya akan cerita sedikit tentang itu kalau sempat, supaya jangan tinggal dan jangan terlepas untuk mendapat sebuah rumah dalam syurga every day dengan mengerjakan 12 rakaat sunat. Nanti kita akan ceritakan solat apa tu. Qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Allah berfirman, cukupkanlah kekurangan solat fardu hambaku dengan amalan solat sunatnya. Ini kasih sayang Allah. Thumma tu'khadul amalu ala dhalikum, kemudian diperhitungkanlah amalan perbuatannya itu menurut cara sedemikian. Maksud solat dahulu, barulah yang the rest, barulah haji, sedekah, whatever. Sebab itu bila kita solat ingat pada kematian, kita ingat solat inilah yang menolong kita. Satu, solat inilah yang the first akan ditanya. Kalau dia lepas, kalau tak, adalah susah sedikit. Dan solat itu menjadi cahaya dalam kubur dan di hari akhirat. Was-salatu nurun, solat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti yang nyata untuk defend kita nanti. Was-sabru dhiya'un, sabar adalah sinar cahaya. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Quran adalah pembela bagi kamu atau yang menuntut hujah ke atas kamu sebab kamu tak baca, ataupun kamu baca tapi tak amal dan sebagainya. Jadi solat itu nur dalam kubur dan di hari kiamat. Karena itu berusaha untuk solat yang khusyuk. Berusaha. Caranya tadi mengingat kematian. Bagaimana? Kita lihat bagaimana solat para salafun salih. Antaranya Al-Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam, perkataan Al-Asam itu maksudnya yang peka. Itu maksudnya yang peka. Dan beliau sebenarnya tak peka. Tapi nama Al-Asam itu Summun Bukmun tu kan. Al-Asam tu maksudnya yang peka. Nama beliau bukan Hatim Al-Asam, Hatim saja. Al-Asam tu adalah kerana satu peristiwa beliau dengan seorang perempuan. Al-Asam maksudnya yang peka, Hatim yang peka. Macam mana? Beliau seorang yang alim. Lalu orang akan datang bertanya permasalahan agama dengan beliau. Lepas seorang. Tiba giliran seorang perempuan, maaf ya cerita ni, maaf ya. Ketika dia nak bertanya, dia tak tahan. Perempuan tadi tu ada angin dalam perut dia. Ketika dia bertanya, ya Syekh, saya nak taput. Maaf ya.
Ketika dia nak tanya, ya Syekh, ana ingin bertanya bot. Nah, maksudnya dia kentut. Bila dia kentut, dia pun perempuan kan, malulah, mula merah muka. Syekh ni tahu dia kentut sebenarnya, tapi Syekh ni tak nak dia rasa segan dan malu, tak ada nak tanya, kentut dulu. Lalu Syekh ni kata, irfa'i sautak, kuatkan suara boleh ya? Nah, perempuan tadi bila dia sebut kuatkan suara boleh ke? Oh, Syekh tak dengar. Nah, jadi perempuan tadi ingat, oh Syekh suruh kuat suara, bunyalah kuat kentut tadi. Bermakna Syekh tak dengar kentut. Dia pun senang hati. Dia punya Syekh, as'alukum, aku bertanya pada kamu dan tanya-tanya semua sekali. Selesai, senang hatinya, pergi. Habis daripada majlis, ada orang datang. Ya Tuan Syekh, betul ke Tuan Syekh tak dengar itu kantut? Lalu kata Tuan Syekh itu, qad sami'tu, sebenarnya saya dengar, tapi saya pura-pura tak dengar sebab saya tak nak dia dalam keadaan tak selesa dan tak ada nak tanya. Jadi saya buatlah pura-pura tak dengar. Dengan peristiwa itu beliau terkenal dalam sejarah sampai sekarang. Kalau tulis dekat Google ni, tulis sahaja Hatim Al-Asam, itulah orang dia. Nah, kenapa disebut Al-Asam? Sebab beliau berpura-pura tak dengar sesuatu yang keluar daripada perempuan tadi itu. Beliau seorang yang sangat warak, berilmu, menjaga amalan, pandangan, hatta dalam solat. Sangat khusyuk sekali. Lalu orang tanya apa rahsianya. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nas ini. Wa su'ila Hatimu Al-Asam an salatih. Al-Imam Hatim Al-Asam ditanya tentang solatnya, faqala, lalu beliau jawab. Macam mana beliau dapat khusyuk tu? Idza hanatis salah, bila dah masuk waktu solat, asbaghtul wudu', maka saya ambil wudu' dengan sempurna. Wa ataitul mawdi' alladhi uridu as-salata fihi, lalu saya pun pergi tempat yang saya nak solat tu, tempat tingkap solat tu lah. Fa aq'udu hatta tajtami'a jawarihi, aku pun duduk dan semua anggotaku tetap. Thumma aqumu ila salati, barulah saya berdiri. Dia duduk dulu, duduk, bagi tenang, relax, barulah berdiri untuk menunaikan solatku. Wa aj'alul ka'bata baina hajibi, aku jadikan Kaabah seolah-olah dekat depan aku ini, dekat hajibku ini. Wal jannata an yamini, ini seolah-olah ni syurga di sebelah kananku. Wan nara an shimali, dan neraka sebelah kiriku. Wal malakal mauti min warai, malaikat maut di belakangku. Tu dia bayang begitu, malaikat maut di belakang. Tu yang jadi takut solat tu, tak main-main. Wa adhunnuha akhir salati, dan aku merasakan itulah solatku yang terakhir. Thumma aqumu bainal khawfi war raja, kemudian aku solat dengan membawa dua sifat, khauf dengan raja. Begini, takut dengan mengharap begini. Ketika dia berdiri, dia takut, ya Allah, dapat tak sekejap lagi saya nak takbir ni? Dapat ke tak ya? Tapi ya Allah, bagilah dapat. Ketika dia bertakbir, Allahu Akbar, dia bersyukur dulu. Alhamdulillah, dapat saya takbir. Gitu. Tapi khauf tu ada lagi. Boleh tak sekejap lagi nak baca iftitah ya? Ya Allah, bagilah kekuatan. Baru dia baca. Bila dia baca, Alhamdulillah, dapat. Tiga tu dibawa dalam solat. Khauf, raja, syukur. Khauf, raja, syukur. Begitulah Fatihah. Fatihah nanti boleh ke tak baca surah ya? Begitu. Tapi yang tu nak kena latih lah. Jangan duk bimbang-bimbang. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Lah lupa Fatihah. Dia tak jadi. Ini nak kena tadrib, kena biasa. Sampai kita terbiasa. Wa ukabbiru takbiran bitahqiq, aku akan bertakbir dengan takbir yang benar-benar. Wa aqra'u qira'atan
bitartil, aku akan baca dengan bacaan yang tartil, yang sempurna, tak laju sangat, tak slow sangat. Wa arka'u ruku'an bitawadhu', aku akan rukuk dengan cara tawadhu'. Wa asjudu sujudan bi khusyuk', aku akan sujud dengan sujud yang khusyuk. Wa utbi'u dzalika kullahu al-ikhlas, aku bawa semua itu dengan ikhlas. Thumma, kemudian, la adri, aku tak tahu. Nah, aqbalta minni aqbil aqbalat minni amla, apakah solat itu diterima daripada aku atau tidak. Walah, dah buat perfect tadi tu. Begitu ya. Ini hakikat ini kalau boleh bawa tu, Masya Allah. Bolehlah tangkap gambar ni untuk kita praktikkan dan syarahan seperti tadi, dan minta lagi syarahan daripada masyayikh yang lain. Baik, kita masuk yang ke-6. Supaya kita dapat khatamkan ni bila malam 27. Kita akan berada di sini sampai malam ke-27 khatam, dan kita ijazahkan. Mari kita lihat hadis yang ke-6, muka surat 8. Orang beriman suka bertemu dengan Allah untuk mendapat rahmat, keridaan dan syurganya. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Tuan-tuan sebut amin. Sebab saya doa mudah-mudahan saya dan tuan-tuan termasuk di kalangan orang yang dapat syurga keridaan tadi tu. Daripada Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah akan juga suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Sesiapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga tak mau, tak suka berjumpa dengannya. Faqultu, aku kata Ummina Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah ia bermaksud benci dengan kematian? Fakulluna nakrahul maut, sebab semua kita benci ataupun tak mahu meninggal. Begitu. Kalau begitu susahlah kita, sebab memang kita bukan kata tak suka jumpa dengan Allah, tapi siapa yang suka pada kematian, kalau boleh nak umur panjang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun menjelaskan, laisa kadzalik, bukan begitu. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allah. Orang yang beriman apabila diberitahu berita gembira dengan rahmat Allah, keredaan dan syurganya, dia suka nak berjumpa dengan Allah sebab dia terpilih di kalangan orang yang beruntung. Fa ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Wa innal kafira idza busyira bi'adabillahi wa sakhatihi kariha liqa Allah. Sesungguhnya orang kafir apabila diberitahu tentang adab Allah dan kemurkaannya dalam kubur ni, wa kariha Allahu liqa'ah, dia tidak mahu nak jumpa dengan Allah sebab dia tahu dia bersalah, Allah juga tidak mahu berjumpa dengannya. Bukan cerita tak mahu nak meninggal, takut mati, tidak, itu lumrah. Memang manusia takut kepada kematian. Tapi bukan takut itu bermakna tak mahu jumpa Allah, segan dengan amal yang sedikit dan sebagainya. Ini ada kaitan seperti yang Nabi sebutkan daripada Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari, annahu kana yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi jinazatin. Sesungguhnya dia menceritakan bahawa ada jenazah yang dipikul melalui Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, mustarih, orang ini berehat, wa mustarahun minhu, dan orang yang direhatkan daripadanya. Orang tadi berehat dan orang lain pun rehat daripadanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu, apakah maksud Tuhan yang kata orang itu berehat dan orang lain pun direhatkan daripadanya? Lalu Nabi menjawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman berehat daripada kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah, sebab
dia sudah masuk alam akhirat. Tak ada dah yang kata dunia-dunia tadi tu. Wal abadul fajir yasrihu minhu al-ibad wal bilad wa syajar wad dawab. Sedangkan hamba yang fajir, yang jahat, manusia, bumi, pokok dan binatang berehat daripadanya. Kalau dia masih hidup, manusia tak tenang dibuatnya. Nah, chaos dunia dibuatnya kalau dia ada dalam satu majlis ataupun dalam sesuatu. Bumi dirosakkannya, pokok ditumbang dan dirosakkannya, binatang pun dilastiknya. Contoh. Jadi bila dia meninggal, tenang semua makhluk-makhluk tadi. Jadi orang yang beriman dia berehat. Bila dia berehat, dia sudah pun melaksanakan tuntutan daripada Allah, kewajipan dan sebagainya di dunia. Dia itulah yang akan tak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah. Itu. Jadi itu kembali kepada apa yang diamalkan di dunia dengan amal. Sehingga ada syair mengatakan, ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya, sesungguhnya panjang angan-angan telah menipunya. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Apakah dia akan sentiasa dalam kelalaian sehingga ajal semakin dekat dengannya? Al-mautu ya'ti baghatatan wal qabru sunduqul amal. Kematian datang secara mengejut. Kubur itu peti amalan. Amalan baik ataupun amalan tidak baik. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Bersabarlah dengan huru-haranya, huru-hara kubur. Tidak akan ada kematian melainkan sampai ajal. Kematian itu bukan disebabkan sakit, bukan disebabkan jatuh ataupun makan benda beracun, whatever. Itu sebagai asbab sahaja. Asbab yang satu lagi adalah kerana ajalnya sampai. Sebab itu ada orang yang sakit tak meninggal, orang yang ziarah sakit meninggal. Orang yang miskin terus hidup, orang yang kaya dengan obatan yang canggih, dengan perawatan yang sophisticated meninggal dulu. Kerana meninggal itu bukan disebabkan yang tadi itu, kerana cuma disebabkan oleh ajal. Bila sampai ajal, tak boleh tak diawali satu saat, tidak diakhiri satu saat. Kerana itu kita ini dalam hadis tadi, siapa yang dia suka untuk jumpa Allah, Allah suka jumpa dengannya. Macam mana nak tahu kita suka tak suka jumpa dengan Allah? Itu terpulang bagaimana kita melatih diri kita. Bukan diri luar ni, diri batin. Iaitu melatih roh kita, jiwa kita. Kerana itu, kalau kita nak memandu kereta, kita mesti lihat 3 cermin. Cermin atas, cermin kanan, cermin di sebelah kiri. 3 cermin ni dia akan reflect depan ke belakang. Kita tengok depan ke belakang, belakang. Maksudnya apa? If you want to move forward, kalau kamu nak pergi ke depan, jangan lupa di belakang. Maksud kita berjalan, jangan lupa asal usul kita supaya kita dapat panduan. Karena itu kenal diri. Diri kita dulu berada di alam arwah, tak kenal pun dunia ni. Kerana kita di alam arwah, alam ulwi, alam atas, alam amri, alam haqiqi. Sampai masa thumma radatnahu asfala safilin. Dalam tafsiran sufi, lalu kami turunkan manusia itu ke alam yang lebih rendah daripada alam arwah, alam lahud, turun ke alam yang bawah, itu namanya alam malakut, alam jabarut. Dan dimasukkan ke alam mulki. Alam mulki itulah namanya perut mak. Masuk ke situ. Roh tadi tu yang dulunya tak kenal dunia, lalu dimasukkan ke dalam perut mak. Lebih lagi lah dia mengetahui dunia, sebab apa yang dimakan, makanan itu berasal daripada tumbuhan berasal daripada dunia. Begitu juga apa yang diminum berasal daripada dunia. Maka kenallah roh tadi tu yang tak kenal dunia, sudah mula mengenal dunia ketika berada di dalam perut maknya.
Lalu 9 bulan 10 hari approximately, lalulah delivery, newborn baby. Ketika itu dia sudah lebih lagi mengenal dunia atas nama kelahiran, delivery tadi itu. Nah, kemudian bertambah untuk kenal dunia yang dulu tak kenal pun dunia. Lalu bertambah pengenalannya itu atas nama kehidupan dengan dia dekat dengan dunia, sayang dengan dunia. Dan dia growing up, dia dah kenal orang, dah kenal harta, tahta, semua sekali tu. Dia cinta dengan dunia, dengan jawatan whatever tu. Dia rindu dengan dunia. One day, bila dah sampai masa, Allah panggil balik roh ni, sebab roh ni milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah panggil balik atas nama kematian, tidak mahu dia meninggal dunia. Sebab hatinya sudah attach dengan dunia. Itu yang dia payah meninggal dunia. Tak senyum dia. Nah, muka macam tak puas hati je ketika malaikat cabut nyawanya. Sebab dia rindu sangat dengan dunia. Dia tak boleh nak berpisah dengan dunia, walau dia tak kenal pun dulu dengan dunia. Mengenal sedikit ketika berada di alam perut ibu, lalu mengenal lebih banyak ketika delivery, dekat dengan dunia, sayang dunia, cinta dunia, rindu dunia, dipanggil balik, tidak mahu dia meninggal dunia. Tapi kalau roh orang itu, walaupun di dunia, tapi rohnya kenal Allah, mahu untuk meninggal dunia. Maksudnya mahu untuk kembali pada Allah. Lau fahiman nasu husnat talaqi lahabbabat tafarruqa min ajli talaqi. Kalau seseorang itu tahu indahnya satu pertemuan dengan Allah, nescaya dia mahu untuk satu perpisahan, itu kematian, untuk pertemuan yang lebih indah dengan Allah. Sebab itu ketika Nabi didatangi oleh malaikat maut, nah, malaikat maut bertanya, a'aqbidu ruhak am kuntu zaira? Saya datang ni nak cabut nyawa ke ataupun nak ziarah-ziarah saja? Next time barulah. Kalau kita seronok lah. Saya main ni nak cabut nyawa ke ataupun akan datang? 50 tahun boleh. Sebab kita nak hidup lebih lama. Tapi Nabi tak, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Saya mahu untuk ruhku kembali kepada Allah yang Maha Mulia. Nah, begitu orang yang tahu hakikat. Jadi ketika orang itu tahu hakikat, maka dia tahu meletakkan dirinya, maka rohnya itu mahu kembali kepada Allah. Sebab ketenangan yang hakiki bersama dengan Allah. Dunia ini sebagai majazi sahaja. Kan semalam kita baca hadis, orang itu kalau dia tahu tentang kematian, maka dia akan merasakan kesusahannya tidaklah sebegitu berat. Sebab dia tahu bahawa walaupun susah di dunia ini, bila dah alam akhirat dengan amalnya, dia balas dengan syurga dan kenikmatan. Sirna, apa yang dia rasa 60 tahun, kalau tak pernah rasa selesa ketika di dunia, kerana apa? Rahmat Allah, keredaan Allah, syurga yang dibentangkan padanya setiap hari dalam kubur, maka itu menjadikan dia gembira dan senang hati. Baik, kita tutup pengajian malam ini dengan kita kongsikan satu amalan, iaitu bacaan dibaca ketika wabak penyakit berjangkit taun termasuk COVID sekarang ini. Nah, boleh diamalkan, pesan kepada yang lain setiap hari dan malam. Maksud setiap hari sekali je baca, maksudnya sekali je amal ini 28 kali, iaitu salamun qawlam mir rabbir rahim. Baca 28 kali. Maksudnya kalau baca lepas subuh tu, tak payah baca dah malam, baca subuh esok pula, sebab untuk satu hari. Kemudian dibaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sebab Nabi sebut man qala, siapa yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada terjemahan di situ, Nabi sebut la yadurruhu syai', tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkannya.
termasuklah penyakit ini. Ini kita ikhtiar dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini semua kita ijazahkan kepada tuan-tuan juga yang ikut pengajian kami live ini. Saya difahamkan ramai yang ikut kita, banyak negeri yang ikut kami ni, masya-Allah. Syukran jazilan yang ikut kami secara online sebegini, walaupun kita tak bersua dalam dewan ini, tapi bersua juga jalan online sebegini. Mudah-mudahan dapat juga keberkatan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang ikut secara live sebegini ni dapat juga ijazah apa yang saya ijazahkan sepanjang berada dalam majlis ilmu ini, kecuali kalau saya katakan ini untuk yang hadir di sini sahaja, barulah itu khusus untuk yang hadir. Setakat ni belum sebut lagi benda tu kan, bermakna apa yang kita ijazahkan daripada malam pertama sampai malam ni, semua yang tuan-tuan puan-puan dengar secara live ini dapat juga ya. Cuma kena sebut qabiltul ijazah, aku terima ijazah. Kita sambung malam esok insya-Allah hadis yang ke-7. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.